Yang ni fadilat sedekah. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan dengar 7. Kesemuanya adalah hadis. 1. Setiap sen yang disedekah dibayar oleh Allah dunia sebelum akhirat dengan gandaan. Syarat sedekah itu kerana Allah. 1. 2. Inna sadaqata sir. Sesungguhnya sedekah yang dirahsiakan tudfi'u ghadabar Rabb, akan memadamkan kemurkaan Allah. Siapa tak ada dosa dalam dunia ni? Semua kita buat dosa. Saya yang bercakap pun ada dosa. Tuan-tuan, semua kita ada dosa. Kita tak tahu dosa mana yang akan membuatkan Allah murka dengan kita. Kita tak tahu. Malam ni tuan-tuan, kita semua tahu rahsia ni dibongkarkan oleh Nabi, iaitulah sedekah memadamkan kemurkaan Allah. Allah cukup suka orang bersedekah. Sebab tu Allah pilih untuk tulis pintu syurga yang 8 itu, salah satunya babus sadaqah, pintu sedekah. Siapa-siapa yang telah pun merasakan kemanisan dan rahsia sedekah, ni saya umum tuan-tuan, siapa-siapa sahaja di kalangan umat Rasulullah, yang ni saya jumpa ramai dah, yang telah pun melihat keajaiban sedekah, telah pun merasakan kemanisan sedekah, mereka tak pernah tinggal sedekah walau sehari. Mesti. Ini tak tengok orang kaya kot. Bukan orang kaya, orang biasa. Sekolah saya di Kedah, di atas tanah lebih kurang 4 ekar. Hampir selesai. Sudah 80%. Bila kami semak akaun, cek setiap hari tengok. Tuan-tuan cek lah nak bayar kontraktor sebagainya kan. 95% daripada pembangunan sekolah kami sejak daripada bata pertama datangnya daripada orang-orang biasa dan susah. Kami tak pernah terima 1 juta, kami tak pernah terima ratus-ratus ribu. Ada sekali kami terima, sebab kami cek akaun tengok orang bagi kan. RM100, RM70, RM35, RM18, RM13, yang paling sikit adalah RM1. Saya perhati yang RM1 tu, setiap hari dia bagi masuk akaun. Setiap hari dia bagi, saya perhati. Dan ada di kalangan mereka setiap hari beratus-ratus. Setiap hari dia, orang yang sama, ratus-ratus. 2. Sedekah memadamkan kemurkaan Allah. Allah jadi tak jadi untuk murka dengan seseorang yang bersedekah. Kita banyak dosa, kita pastikan mula pada malam ni sampai hari kematian kita, kita bersedekah setiap hari. Cari keluarga susah, cari keluarga yang paling susah, tiap bulan ke tiap minggu hantar sesuatu. Ada rumah anak yatim, ada mak tahfiz, pergi bagi. Tiap bulan beras 10 kilo, ataupun setiap bulan bagi minyak, ataupun tiap bulan telur 30 biji, setiap bulan gula 5 kilo, setiap bulan bagi. Kerana ia memadamkan kemurkaan Allah. Untuk berkata tak ada dosa dan takkan buat dosa sampai mati, itu perkara yang agak jauh. Sebab setiap anak Adam melakukan kesalahan, di antara sikit dan banyak, di antara kerap dan jarang. Kadang-kadang kita buat kesalahan kecil tetapi membuatkan Allah murka. Satu kataan je tuan-tuan, satu kataan je. Nabi kata hati-hati di akhir zaman ada orang kadang-kala satu perkataan menurunkan murka Allah. Dia kata zakat apa orang habis duit orang. Satu ayat ya. Dia perli tutup aurat, dia perli zakat, dia perli hukum Allah, hukum Islam, dia satu ayat dia keluar. Hati-hati. 3. Ni semua berkaitan dengan sedekah. Rupanya sedekah ni dia satu ibadat yang, sehingga kata Sayyidina Umar, bukan hadis Nabi, sehingga kata Sayyidina Umar, ketika para ibadat berada dengan ibadat-ibadat lain, ketika sedekah berada dengan ibadat-ibadat lain, kata sedekah kepada ibadat lain, ana afdalukum, aku yang paling utama di kalangan kalian. Tuan-tuan tak tengok ni kelebihan nak Nabi sebut ni. 1, Allah jamin dunia sebelum akhirat. 2, Allah gandakan sampai 700 kali ganda. Tidak berhenti dekat 700. Kalau orang itu lebih ikhlas, dia boleh pergi sampai 1000. Ya, betul. Bukan berhenti di 700 tuan-tuan. 2. Yang ketiga, dia memadamkan kemurkaan Allah. Yang keempat, Nabi sebut, dawu mardakum bis sadaqah. Rawat pesakit-pesakit kalian dengan sedekah. Sebab tu kalau orang tanya saya, masalah macam ni, ubat banyak. Sangat banyak ubat. Antaranya istighfar. Ubat yang power lah. Ustaz, saya istighfar banyak apa semua, 40 hari dah saya buat apa semua, tak selesai. Saya kata, berbakti dengan mak, perbaiki hubungan dengan mak ayah.
Lepas 40 hari dia main, ustaz, alhamdulillah selesai. Okey, ada satu orang pergi berjumpa dengan Abdullah ibn Mubarak. Dia ada kudis dan nanah yang keluar selama 7 tahun daripada lutut dia. 7 tahun. Tuan-tuan, kalau siapa yang ada penyakit ekstrem ni, cuba ubat-ubat ni, tengok kan. Selain daripada rawatan kita ambil daripada hospital, rawatan tradisional kan. Ni secara sunnah ni pun cuba. Maka Abdullah ibn Mubarak ni, ulama ni, mujtahid ni, ulama tinggi, mujtahid ni, orang saleh dia ni, ahli ibadat, dia juga pejuang, dia juga jutawan. Dia ni Abdullah ibn Mubarak, dia kata, izhab fahfir bi'ran. Kamu pergi ke kampung sekian-sekian, kamu gali telaga di kampung itu untuk diminum dan dipakai oleh orang kampung tu. Sesungguhnya penduduk kampung tu memerlukan air di situ. Pergi sedekah buat cara tu. Laki ni pun pergi, tuan-tuan, dia keluarkan duit dia sebahagian untuk buat proses gali apa semua. Air bersih disedut daripada bawah, orang kampung pun guna. Fabari ar-rajul, maka sembuh penyakit lelaki tadi. Nabi sebut apa? Dawu mardakum bis sadaqah. Kalau ada sakit-sakit yang kronik dan sebagainya ni, kan, kita keluar sebahagian duit kita, bersedekah, niat, ya Allah, kerana-Mu ya Allah, dan ya Allah, ku niatkan untuk sembuh penyakit fulan bin fulan. InsyaAllah kalau sedekah tu Allah terima, Allah juga akan merawat penyakit